Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Taala memberikan kita kesempatan untuk bersama pada malam ini. Dan kita telah pun sampai kepada bab yang berikutnya, iaitu ahli neraka yang paling ringan azabnya. Pada muka surat 138. Hadis yang ke-30. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahwala ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamati la rajulun tud'u fi akhmasi qadamayhi jamrah yaghli minha dimaghuhu. Hadis ini menyebutkan berkenaan dengan orang yang paling ringan siksanya. Disebutkan bentuk azab yang Allah Ta'ala berikan dalam hadis ini adalah la rajulun tud'u fi akhmasi. Seorang lelaki tud'a maksudnya diletakkan, fi akhmasi. Apa maksud akhmasi? Cuba muslim-muslimat tengok pada perkataan akhmas. Alif, kha, mim, sad. Akhmas ini adalah tapak kaki yang tidak jejak bumi. Tapak kaki kita tu ada bahagian lekuk dia yang tak jejak kat bumi. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai akhmas. Bahasa Melayu tak ada kot, ada istilah tu. Kita punya bahasa mungkin agak terhad, tapi orang Arab sebut lekuk ataupun lubang yang tak jejak tanah pada tapak kaki kita, itu disebut sebagai akhmas. Apa yang berlaku pada akhmas qadamai, lubang ataupun lekuk pada tapak kaki itu, diletakkan padanya jamrah. Jamrah ini adalah batu kecil. Batu tersebut kalau dekat dunia mungkin tak jadi apa, tetapi hadis ini menceritakan tentang batu yang Allah Ta'ala letakkan pada lekuk kaki, dia terbuat daripada api neraka. Apa jadi dekat orang ini? Nabi SAW sebut, yaghli minha dimaghuhu. Hanya kerana batu itu diletakkan pada lekuk tapak kakinya, yaghli, menggelegak. Dimaghuhu, kepala otak dia. Dimag ini maksudnya yang berada dalam otak itu. Ini merupakan siksa yang paling ringan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli neraka. Dalam riwayat yang lain, lepas ini kita akan baca insya-Allah, orang tersebut adalah Abu Talib, yang menyokong perjuangan Nabi SAW, tetapi akhirnya dia sendiri walaupun menyokong, tidak memeluk Islam, sehinggalah dia mati. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bab ini ataupun hadis ini menunjukkan kita satu perkara. Apa perkara tersebut? Pendosa tak sama antara satu sama lain. Pendosa, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kesalahan, satu orang kepada satu orang lain tak sama. Apa faedah kita tahu benda ni? Antara faedah kita tahu benda ini adalah dalam urusan dakwah. Dalam urusan dakwah, ada orang dia tahu dia salah dan dia tak rasa kesalahan dia itu perlu diperbetulkan. Dia kata, aku salah ni, aku tahu, tapi disebabkan aku tewas, disebabkan nafsu aku, maka aku ikut. Ada orang kategori macam tu, kita letak satu. Ada orang pula dia tahu dia salah, tapi dia menegakkan kesalahan dia. Setiap orang ini kesalahan, cara untuk dakwahnya berbeza. Itu antara faedah kenapa kita kena tahu dia itu di level mana kesalahan yang dia buat, ataupun pendosa itu di level mana. Boleh saja dia tewas dengan nafsunya, boleh pula
dia itu melakukan kesalahan kerana dia itu jahil, maka itu kategori lain. Muslim muslimat yang rahmati Allah sekalian, saya suka untuk bawa satu qaul daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang tahap orang buat dosa. Martabat orang buat dosa, level dia beza-beza. Ada level macam orang main game kan. Level apa pertama? Beginner. Last kali expert. Level pertama yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebut, dia kata martabatul khauf wal huzni ba'da al-ma'siyah. Level pertama orang buat maksiat itu adalah level dia buat maksiat, tapi dia beriringan masa dia buat maksiat tu dua perasaan dia. Perasaan apa? Satu, dia rasa takut. Dua, dia rasa sedih lepas dia buat maksiat. Ini level yang masih lagi boleh diselamatkan. Contoh, orang apa dosa yang kita nak sebut. Apa contoh dia? Mencuri lah kita ambil. Mula-mula dia curi tu apa perasaan dia? Dia rasa takut, cuak. Kemudian dia rasa menyesal kalau dia berjaya. Perasaan ini adalah level pertama orang buat dosa. Orang tengok cerita lucah, mula-mula tengok tu dia tengok juga kan gitu kan. Tapi dia ada rasa bersalah. Tapi muslim-muslimat, orang kekerapan kesalahan dia buat menyebabkan dia punya rasa takut dan juga rasa sedih tu makin lama makin berkurang. Pertama kali mencuri dia rasa tebal, dia punya rasa bersalah, tebal rasa takut dan juga sedih dia. Dia mencuri kali kedua, takut juga, tapi tak sama takut macam dia mencuri kali pertama. Level kedua yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebut adalah martabatul farh bidzanb. Level kedua ni pula dia rasa bangga ataupun rasa gembira bila buat dosa. Ini dah makin susah untuk diperbetulkan. Sebab ada orang belajar agama, kita semualah termasuk sekali, mula-mula tu okey, tapi disebabkan dia tewas dengan syahwat dia, bukan sebab bergaul, bukan tempat kerja dan sebagainya, mula-mula dia ikut kawan dia tu rasa salah. Lama-lama dia pergi join sekali, rasa apa? Rasa gembira. Ini level kedua orang buat salah, dia rasa gembira, tapi dia tak jahar lagi. Kenapa? Orang buat dosa ini dia rasa gembira kerana dia rasa nafsu dia itu dipenuhi, dan dengan nafsu yang dipenuhi itu dia rasa syok, rasa okey, dia puas. Tapi ketahuilah muslim-muslimat sekalian, dosa ini diumpama, para ulama sebut umpama air masin. Minumnya tak menyebabkan dahaga hilang. Ada orang pergi pesta gitu kan, seronok itu kejap macam tu je, lepas tu dia akan rasa kosong semula. Itu level kedua. Level ketiga, martabatul israr ala dhanb. Level kedua ini, level ketiga ini dia israr, dia makin lama makin kerap, berterusan, setiap hari buat benda kesalahan. Level ketiga ni, bila dia naik level ketiga, makin lama makin susah untuk diperbetulkan. Itu sebab kita tengok kadang-kadang ada kawan yang belajar ilmu sama kita, tapi praktikalnya lain-lain. Guru sama kita, maksudnya kita berguru dengan guru yang sama, bagi tahu benda yang sama, tapi hasilnya tu tak sama. Siapa yang biasa mengajar di cikgu ni tahulah kan, dengan cikgu yang sama, dia produce murid-murid yang berbeza. Jadi level yang ketiga ini martabatul israr, dia berterusan buat maksiat. Itu sebab para ulama menyebutkan berterusan buat dosa kecil termasuk dosa besar. Kenapa? Kerana makin kelamaan, rasa malu dia tu, dia rasa Tuhan tak ada kuasa untuk buat something kat dia. Dia kata aku buat tak ada apa pun. Pernah tak dengar orang macam itu? Banyak. Itu makin lama makin susah dibetulkan.
illa man rahimahullahu ta'ala, kecuali orang itu Allah Ta'ala rahmati dia, berikan dia petunjuk dengan sebab tertentu. Dan level yang keempat, ini yang Nabi SAW sebut, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umat aku ni level 1 okey, level 2 okey kalau dia bertaubat, level 3 okey. Yang parah ni, yang susah nak diperbaiki ni, bila dia sampai level keempat. Apa dia? Dia bangga dengan dosa dia, dia gembira dengan dosa dia, plus satu lagi dia apa? Mujahir. Dia merwar-warkan dosa dia. Kenapa merwar-warkan dosa? Satu benda yang sangat buruk. Kalau dia buat maksiat sorang-sorang dia ada rasa malu dan juga takut. Tapi bila dia mujahir, dia terang-terang buat dosa dia, ada dua kesan kat situ. Satu, kita tahu bahawa dia tu bila dia buat terang-terang dosa, dia dah tak ada malu dengan Tuhan. Kita pun tengok padan-padan lah buat dosa kan. Orang kat tengah taman gitu, pegang, peluk, cium. Dia, sebab apa dia buat macam tu? Malu dah tak ada. Yang kedua, apa kesan dia buat macam itu? Mujahir. Kesannya adalah dia mempengaruhi orang lain untuk buat sama. Itu sebab Nabi SAW sebut, kullu ummati mu'afa, setiap di kalangan umat aku ni ada chance untuk diberikan taubat, ada chance untuk dia itu diampunkan, illa al-mujahir. Sebab dah hilang dah perasaan malu itu kepada Allah Ta'ala dan juga kepada manusia. Jadi itu, setiap pendosa itu tak sama. Jadi kita bila kita baca martabat ini, takkan kita tahu saja kan, oh apa dalam sesi tadi bagi tahu ada 4 martabat orang buat dosa. Kita ni pula yang kita belajar ni, kita kena buat apa bila kita tahu 4 martabat ni? Kita tengok kita tu level mana, kita tengok kita tu level mana, keluarga kita tu di level mana. Ini dah makin parah dah aku ni kan. Aku ni dah sampai level keempat ni. Level apa? Level expertise. Sekat cepat-cepat gitu. Muslimin yang rahmati Allah. Hadis ke-31. Inna adna ahli an-nari 'adzaban yanta'ilu bi na'lain min nar. Yaghli dimaghuhu min hararati na'lai. Hadis ke-31 bagi tahu salah satu bentuk azab yang paling ringan dalam neraka. Kalau tadi tapak kaki dia tu diletakkan batu, ini semisalnya dipakaikan na'lain. Inna adna ahli nar, ahli neraka yang paling rendah azaban dari sudut azabnya, yanta'ilu, dipakaikan slipper. Na'lun maksudnya slipper, bi na'laini min nar. Tapi slipper tersebut bukan slipper yang empuk, bukan slipper daripada Adidas, Nike, ataupun apa orang kata macam pijak awan, kasut yang lembut. Ini kasut ini diperbuat daripada, slipper ini diperbuat daripada neraka. Sekali pakai, otak pecah menggelegak. Hadis yang ke-32. Nabi SAW dalam riwayat yang lebih kurang, cuma ada tambahan kat situ, inna ahwala ahli nar azaban, ahli neraka yang paling ringan azab siksanya, man lahu na'lan, siapa yang Allah Ta'ala berikan dia 2 slipper, sepasang, wa syirakan. Apa maksud syirak? Dia terjemah situ apa? Syirak. Syirak ni maksudnya adalah tali slipper. Nampak slipper? Slipper jamban kita tu, ada berapa tali dia? Ada 2 kan? Dua tu pasang kita. Gitulah lebih kurang. Tali tu saja, yaghli min huma dimaghu, semualah, tali ke, slipper ke, batu ke, semua tu daripada api neraka. Yang kita tahu bahawa gandaan api neraka sama dengan berapa api dunia? 70. Kita ada sebutkan pada sesi yang lepas, 70. Semua itu hanya merosakkan tubuh badan manusia. Dan pada riwayat ke-33, Nabi beritahu siapa yang kena tu. Ahwanu ahli nari azaban Abu Talib, yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bi na'laini yaghli minhuma dimaghuhu.
Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Ia dipakaikan sepasang sandal yang membuat otaknya mendidih. Tambahan daripada hadis ini dapat dipahami bahawa yang paling absah ataupun yang paling sahih adalah Abu Talib mati dalam keadaan musyrik berdasarkan hadis ini, sebab tempatnya dalam neraka. Yang lainnya adalah pengajaran daripada hadis ini adalah kenapa Abu Talib mendapat siksaan yang paling ringan. Sebab Nabi SAW berikan syafaat kepada Abu Talib. Syafaat Nabi itu dia punya kadar sampai situ sahaja untuk Abu Talib. Masuk neraka, still masuk neraka. Itu sebab manusia kita ini bergantung kepada amalan kita sendiri. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, bab berikutnya, tahap azab. Bila orang masuk neraka, Allah Ta'ala merakamkan beberapa perbalahan. Perbalahan siapa? Perbalahan di antara ahli neraka. Di antaranya pengikut dan juga ketua. Pengikut dan ketua. Sekarang kalau kita kat tempat kita ni, ketua mana banyak diikut? Ketua agama, rasa tak ramai orang ikut mufti. Ketua apa? Mungkin politik kot saya fikir. Ketua politik. Ketua politik. Waliyazbillah, kalaulah ketuanya itu diumban ke neraka, pengikutnya ikut tak? Pengikutnya ikut. Bahkan perebetnya juga ikut. Perebet apa perebet? Perebet ni dalam tentera yang paling rendah sekali kan, dia akan ikut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, wa numakkina lahum fil ard, dan kami berikan mereka itu kekuasaan di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Tengok Allah Ta'ala sebut wa nuriya fir'aun, dan kami bagi tengok Fir'aun. Fir'aun siapa orang bawah dia? Orang kanan dia? Haman. Bahkan Allah Ta'ala tak sebut sekadar Fir'aun dan juga Haman, pengerusi dan juga timbalan pengerusi, tapi Allah Ta'ala sebut wa junudahuma. Maksud wa junudahuma, dan mereka punya askar-askar pun kami masukkan sekali. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Apa yang mereka takuti, Allah Ta'ala bagi tengok sekali. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ketua ini dia sebut yang lebih-lebih siapa biasanya? Pengikut dia ikut lebih-lebih sekali. Jadi sama je, 2 kali 5. Allah Ta'ala bagi masuk pengurusi, timbalan pengurusi, AJK bawahan, ambil engkau sekali. Baik, itu. Jadi di antara banyak-banyak perbalahan itu, Allah Ta'ala rakamkan, tengok macam mana mereka berbalah pada surah Sad. Kalau muslim muslimat nak lagi menarik, boleh buka Quran. Kita ambil daripada ayat ke-59. Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Tu ayat 59, saya ambil ayat 59. Allah Ta'ala sebut apa? Hadza faujun muqtahimun. Ini kamu punya, faujun maksudnya adalah atba'. Ini kamu punya pengikut. Siapa masuk dulu? Ketua ke pengikut? Ketua masuk dulu. Bila ketua Allah Ta'ala masukkan dulu, baru Allah Ta'ala bagi tahu, ini kamu punya pengikut-pengikut semua ni. Kamu punya perebet, kamu punya tentera-tentera AJK kamu ni masa kat dunia. Hadza faujun muqtahimun. Jamaah kamu ni. Ini kamu punya tentera-tentera jamaah ni. La marhaban bihim. Malaikat kat neraka bagi tahu mereka apa? Tak ada selamat bagimu. Marhaban ini maksudnya tak ada ucapan selamat datang bagimu. Innahum, kerana apa?
innahum salul jahim, salun nar. Karena mereka ni semua ni masuk ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang, tak ada welcoming. Masuk sekali, seret dengan rantai, seperti mana kita sebutkan pada kelas lepas. Bila tentera ni masuk, dia punya pengikut ni masuk, dia masuk, malaikat kata apa kat dia? La marhaban bihim. Tidak ada welcoming kat mereka. Bila pengikut-pengikut ni masuk, jumpa ketua mereka, dia akan balas mula apa yang dicakap kat dia, dia cakap balik kat ketua dia. Dia kata apa? Qalu bal antum la marhaban bikum. Jumpa tak ayat tu? Dia kata bahkan engkau yang tak ada marhaban, tak ada welcoming untuk engkau. Antum qaddamtumuhu lana. Dia kata kerana engkau lah menyebabkan kami masuk sekali dalam neraka. Dalam macam itu kan, orang nak sebut politik lebih-lebih. Tapi saya tak dapat nak gambarkan. Ini bukan celaan kepada orang baik, tapi gambaran umum sajalah. Kan kadang bila dah tak ada jawatan, baru disalahkan ketua. Engkau lah sebab kita kalah. Contohnya lah, dia kata engkau dulu asal kau tak tegur aku, dan kau tahu aku salah, kenapa kau berbalah macam itu? Balah kat dunia tu, masuk sampai neraka sekali. Rakaman tu dah dekat neraka dah. Future punya keadaan. Fabi'sal qararan. Ini tempat yang buruk kau masukkan kami. Ketua mencela pengikut cela ketua. Ada satu benda yang menarik kat sini. Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, dia kata sebenarnya yang sebut la marhaban bihim ini, hadza faujun muqtahimun ma'akum ni, jumpa tak ayat tu, ayat 59 tu. Ini satu jumhur kata, yang kata ini tidak ada ini kamu punya pengikut ni masuk. Jumhur kata malaikat. Cuma Abu Hayyan bagi tahu yang sebut ini kau punya jemaah ni tengah masuk ni adalah ketua-ketua yang masuk dalam neraka. Ada ketua A, ketua B, ketua Z. Tiba-tiba pengikut dia masuk, dia kata ni kau punya pengikut. Tiba-tiba yang satu ni pula pengikut dia masuk, dia kata ni kau punya pengikut. Abu Hayyan kata yang kata ini ayat ke-59 ni adalah ketua-ketua yang berada dalam neraka, bukan malaikat. Itu satu benda yang menarik oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Baik, kita tengok ayat ke-61. Ayat ke-61 sempat pula AJK bawah ni doa ke Allah Ta'ala. Dalam neraka tu doa ke Allah Ta'ala. Dia minta apa? Apa dia doa ke Allah Ta'ala? Seburuk-buruk doa. Dia kata qalu rabbana. Dia kata wahai Tuhan, man qaddama lana hadha, siapa yang menyebabkan kami masuk ke sini ni, fazidhu azaban, engkau laknat dia, double laknat, bi'fan, 2 kali, finnar. Kalau kami dapat 50%, tambah kat dia 100%. Macam cerita Ramli tu kan 25%, pergi pada kata 50%. Lepas dah kena jual dua-dua, dia kata bos 25%. Pun sama jugalah jadi dekat ahli neraka. Dia kata ya Allah, kalau kami ni dapat macam gini, engkau bagi 2 kali lipat dekat ketua kami, sebabkan dialah kami masuk sekali dalam neraka. Buruk pengajaran daripada Al-Quran ni. Carilah kawan-kawan yang soleh. Jangan sampai kita bergaduh dekat dunia, benda yang tak apa-apa je, pergaduhan tu pula sampai masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Hadis ke-34, Samurah bin Jundab, sebagian sebut Jundub, meriwayatkan Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayh. Ini nak bagi tahu tahap dia punya neraka tu cecah mana. Ada sebahagian orang yang disentap dengan api itu sampai dekat Ka'bah. Apa maksud Ka'bah? Mata kaki. Ka'bun ni maksudnya adalah benjolan kat kaki itu. Buku lali. Itu level yang sederhana, yang paling ringan. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayhi. Ada orang pula
Dia punya api itu sampai kat mana? Rukbatai. Apa maksud rukbatun? Lutut. Wa minhum man ta'khudhu an-naru ila hujzatihi. Ada orang apinya tu sampai kat mana? Sampai dekat hujzatihi. Hujzatihi ni maksudnya cecah pinggang tu, di bawah pusat. Itu kita panggil sebagai hujzatihi. Nampak tak seluar? Seluar kadang-kadang kalau ada orang yang mungkin dia punya perut besar sikit tu kan, dia tak sampai atas tu, dia sangkut dekat pinggang kan. Itu kita panggil sebagai hujzatun. Sampai kat situ, tarap situ tu. Bukan perut yang sangkut seluar gitu. Situ. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi. Ada orang yang paling sadis Allah Taala bagi neraka api itu. Ada yang cecah lutut, ada yang cecah buku lali, ada yang cecah sampai pinggang. Ini pula tarquwatihi. Tarquwatihi itu maksudnya adalah tulang selangkanya. Sebagian para ulama sebut tarquwatihi maksudnya sampai dekat tengkuk dia. Sampai kat tengkuk apa yang tinggal? Muka tinggal. Jadi itu merupakan azab yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk neraka. Tahap azab dia. Saya teringat satu kisah. Tak tahu nak sebut ke tak ni. Sebut kot. Betapa orang berubah. Teringat pasal apa ni, pengikut ni. Pendengar tak kisah seorang rahib pada zaman Bani Israel? Ini itu soleh, tiba-tiba dihasut syaitan, menyebabkan dia sujud kepada syaitan. Pernah tak kisah tu? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Allah Ta'ala sebut kamathali syaitan. Perumpamaan ni Allah Ta'ala tengah cerita tentang orang munafik yang cuba buat komplot dengan Yahudi Bani Nadir, kan? Munafik dan juga Yahudi. Pada tahun ke-6 Hijrah, tak silap saya, selepas daripada perjanjian apa ni? 6 Hijrah. Nabi perjanjian Hudaibiyah. Kan Nabi mula menyebarkan dakwah, kemudian lepas 6 ke atas tu Yahudi cuba serang Nabi. Jadi komplot berlaku di kalangan Yahudi dan juga orang munafik. Akhirnya orang munafik pun tak, dia betray kepada orang Yahudi. Yahudi kena serang, akhirnya Yahudi terkeluar. Allah Ta'ala bagi sebut dalam surah Al-Hashr, mereka ni apa? Kamathali syaitan. Mereka ni umpama syaitan. Idh qala lil insani kfur. Syaitan datang kepada manusia. Dia kata apa kat manusia? Wahai manusia, kufurlah engkau. Falamma kafara. Bila manusia itu kufur, syaitan kata apa kat manusia? Inni bari'un mink. Dia kata, manusia, aku berlepas diri pada engkau. Engkau kufur, engkau punya kufur. Padahal tadi siapa yang ajak dia kufur? Syaitan. Kemudian syaitan kata apa? Syaitan tu pula beriman. Dia kata apa? Inni akhafullah. Syaitan boleh kata kat manusia tu, dia kata apa? Aku takut kepada Allah Ta'ala. Inni akhafullah rabbul alamin. Masa para ulama bahas ayat ini, selepas datang bawa cerita Bani Nadir dan juga orang munafik, para ulama akan bawa satu kisah orang zaman Bani Israel. Ada sebagian riwayat sebut seorang perempuan dengan adik-beradiknya 3 orang lelaki. Ada sebagian riwayat sebut 4 orang adik-beradik lelaki, 1 orang perempuan. Ala kulli hal, ceritanya lebih kurang sama. 3 orang ataupun 4 orang ni ada adik perempuan. Jadi dalam riwayat At-Tabari dan juga selain daripadanya Ibn Al-Jawzi juga bawa riwayat ini, walaupun ada kritikan pada sudut sanadnya, tapi sebagai pengajaran lah. Bila mereka nak musafir, mereka risau tentang adik perempuan ni.
Dia kata, kita nak letak mana adik perempuan ni? Lalu ada satu orang bagi nasihat, dia kata, kalau kau nak adik perempuan kau ni selamat, kau letak dekat rahib tu, pendeta tu. Kenapa dia kata? Kalau adik perempuan kau mati ni, dia boleh solatkan jenazah dia. Kalau dia hidup, dia boleh jaga dia. Tengok apa permainan syaitan gitu. Mula-mula rahib tu tak nak terima. Dia kata, aku tak boleh jaga perempuan ni kan, ini bukan mahram. Lama-lama dia desak, dia kata, engkau lah yang paling alim kat sini, engkau lah yang paling soleh. Kalau bukan engkau, siapa lagi kan? Lama-lama rahib tu setuju tak? Rahib tu setuju. Dia kata, macam tu tak apalah, aku terimalah. Jadi dalam sebahagian cerita, perempuan tu diletak di bawah rumah si rahib, si pendeta tu. Jadi rahib tu, bila di bawah jagaan dia kena bagi makan. Mula-mula letak makanan kat situ. Dia kata, makan, ketuk pintu, ambil makan. Lama-lama syaitan hasut kat dia. Dia kata, takkan bagi makan saja kot, engkau ni ganas sangat lah. Kurang-kurang bagi salam, tanya khabar. Macam orang bercinta gitulah kan. Cinta apa? Cinta antar inti. Ustazah bercinta. Takkan tak bagi salam. Dia kata, tak apalah. Kali kedua, lama-lama bagi makan, ketuk pintu, jumpa, bagi salam, senyum, apa khabar, hari ni sihat macam mana. Lepas tu syaitan hasut lagi. Dia kata, takkan tanya apa khabar, masuk sekali ke dalam. Bila dia masuk ke dalam, ringkas ceritanya, akhirnya rahib tu berzina dengan perempuan tersebut. Waliyazubillah. Bila rahib tu berzina, perempuan tersebut pregnant, mengandung. Syaitan datang ke rahib. Dia kata, ini kalau abang dia balik ni, mati kau kena bunuh ni, mati kau kena belasah. Ini macam mana aku nak buat? Dia kata, kau bunuh. Bila kau bunuh, bukti semua tak ada. Kau tak disabitkan kesalahan sebab memperkosa, budak tu pun masuk sekali. Jadi rahib ni ikut hasutan syaitan. Dia pergi cekik perempuan tu, dia pergi bunuh. Kemudian dia tanam. Ringkas cerita, abang perempuan tu balik. Jadi mula si rahib itu buat cerita. Orang cerdik kan? Yang biasa buat hujah banyak ni siapa? Bukan orang kat KK5. Orang kat KK5 tu ya, no. Yang banyak hujah ni, ini dia punya istimbat hukum ni apa? Orang soleh. Dia kata, innalillah, dia kata, engkau masa engkau pergi tu dia sakit, dia mati. Ni dia punya kuburan. Jadi yang orang adik-beradik ni pun kata reda lah. Syaitan ni pun bijak juga. Ini ceritanya lah. Bila 4 orang ni balik, dia balik ke rumah, syaitan datang ke mimpi adik-beradik tu. Dia kata, engkau tahu tak, kau punya adik tu tak mati sakit tau. Dia mati diperkosa si rahib, dapat anak, kemudian pergi bunuh. Mula-mula abang tu jaga. Dia kata, aku ni sebenarnya ada cerita ni, mimpi semalam. Tapi tak tahulah aku nak cerita ke tak. Dia kata, adik-beradik dia kata, yang lain, kita cerita lah kan, kami nak dengar juga. Dia pun cerita. Malam tadi aku mimpi yang sebenarnya adik perempuan kita tu tak sakit, kemudian mati. Dia diperkosa, kemudian mengandung. Tiba-tiba yang kedua pun kata, betul. Dia kata, aku pun mimpi juga. Maksudnya apa? Syaitan datang ke semua adik-beradik dia. Bijak syaitan ni. Itu sebab jangan sekali-kali buka pintu kepada benda-benda macam ni. Awak ni syadid lah. Cubalah senyum sikit. Ya, senyum pada tempatnya lah kan. Ini sampai dah dengan bini orang pun kau buat lawak sekali, tengah smiley, hantar love. Lagi bahaya. Sebab apa kita perlu syadid? Sebab iman kita tak kuat. Iman kita ni bukan macam tembok. Iman macam kulit bawang. Lagilah kena. Bukanlah syadid sebenarnya, dia jaga je. Jangan lebih-lebih kan. Bukanlah tak boleh komunikasi. Dia jadi panjang pula. Akhir sekali datang 4 tu. Dia kata, ini kuburan adik engkau. Dia pergi gali semula. Syaitan kata, ini kuburan. Gali balik, tengok ada dalam kandungan. Dia pergi tangkap si rahib tu. Last cerita, nak pergi bunuh, tali gantung. Syaitan datang buat kali terakhir. Syaitan kata, kau nak selamat. Syaitan datang dalam bentuk yang asli. Rahib tu cuak gitu.
Dia kata aku nak hidup ni kan, aku nak hidup ni, aku buat apa saja. Itu sebab jangan seret diri kita sampai ke kita tak ada pilihan. Orang yang tak ada pilihan dalam hidup dia akan buat apa saja. Jangan sampai situasi kita dalam muka bumi ni sampai jadi macam itu. Dia kata kalau kau nak selamat, kau sembah aku. Masa si rakyat tu sembah dan sampai ke tali gantung, dia tak ada, syaitan tak selamatkan dia pun. Akhirnya sampai kat tengkok dia kata apa? Engkau kufur, engkau punya kufur, inni akhafullah. Syaitan kata apa? Aku takut kat Allah Ta'ala. Engkau punya kufur, kau masuk neraka. Nice to meet you. Kat neraka nanti ni kita. Gitu. Jadi itu sebab kita juga kena berhati-hatilah. Bukan sebab kita syadid, kita power, tak. Sebab kita takut, kita tergelincir bila-bila kan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah. Ini mungkin hadis yang terakhir malam ni. Celupan dalam neraka. Celup ni macam mana celup? Maksudnya sekejap lah kan. Masuk, keluar. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ulaim massathum nafhatum min adzabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin." Dan jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab Rabbmu. Zamakhsyari adalah ulama ataupun bukan ulama sebenarnya, tokoh dalam mazhab Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilahnya itu Mu'tazilah yang mendahulukan logik akal daripada wahyu, ulama tafsir still ambil pendapat dia. Kenapa? Sebab dia cemerlang dalam bab bahasa. Hatta salaf juga mengambil pendapat Zamakhsyari. Bukan akidah dia, tapi bahasa dia. Zamakhsyari bagi tahu kat sini ada 3 penguat. Nak bagi tahu sikit aja Allah Taala bagi. Satu, Allah Taala guna perkataan, saya dah sebut daripada yang lepas punya sesi. Tapi sebagai revision, Allah Taala sebut apa? Wala in, sekiranya massa. Massa ni maksud apa? Sentuh. Nafha, hembusan. Sentuh sikit, nafha lagi sikit. Nak kata memang sikit lah. Kemudian Zamakhsyari kata apa? Ada satu lagi penguat. Allah Ta'ala sebut cuma sekali je. Jika, kalau terjemahan yang kita nak terjemah, sekiranya mereka itu disentuh sedikit dengan satu hembusan sekali daripada azab neraka, orang itu akan berubah. Allah Ta'ala sebut, la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Yang dulu cengeh, yang dulu takabur, yang dulu sombong, yang dulu kata seolah-olah Tuhan tak ada, Tuhan tak berkuasa. Mana Tuhan? Jangan hukum saya kalau saya tak tutup aurat. Jangan hukum saya itu gini. Sekali Allah Ta'ala bagi dia, sekali, sikit, nafha, massa, satu kali, terus dia berubah. Kata apa? Betul, aku ni orang zalim, yang aku buat tu dulu salah. Hanya dengan sekali. Hadis ke-35 ni sebenarnya hadis yang sangat menarik, tentang orang yang Allah Ta'ala berikan senikmat-nikmat yang boleh wujud dalam muka bumi, dan juga perkara yang paling sengsara yang Allah Ta'ala boleh cipta dalam muka bumi ni Allah Ta'ala bagi kat hamba dia. Tetapi bila sampai ke akhirat, dua-dua itu berubah. Anas meriwayatkan sabda Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Yu'ta, didatangkan, bi an'ami ahli dunya, manusia yang paling banyak nikmatnya dalam dunia ni. Senikmat-nikmat yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada manusia dekat muka bumi. Nikmat kita ni biasanya apa saja? Biasanya apa saja nikmat yang Allah Ta'ala boleh bagi kat tubuh kita ni? Satu, makan, kan? Duit tu biasa ke makan. Lagi apa? Hubungan intim. Betul? Makan, kahwin, hubungan intim. Lagi apa lagi? Biasa dua tu je lah kan? Makan, berhubungan intim. Lagi apa? Kemewahan mungkin. Dia boleh beli apa saja.
Apakah dunia ini merupakan satu kesalahan? Tidak sebenarnya. Dunia bukan satu kesalahan. Saya akan sebutkan nanti satu kisah tentang Qarun. Kena sebut sekarang. Dalam surah Al-Qasas, sekali lagi Al-Qasas. Qasas ni dia cerita Musa tau. Tentang Haman, tentang Firaun, tentera dia. Kemudian last sekali dalam penutup surat Al-Qasas, Allah Ta'ala cerita tentang Qarun. Qarun ni apa yang Allah Ta'ala beri kat dia? Kekayaan. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang Allah Ta'ala berikan kemewahan tak semestinya Allah Ta'ala berikan sekali keredaan. Dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala beritahu, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar dengan zina dia. Tahu zina? Dengan perhiasan dia. Kenapa Qarun keluar kepada kaum dia dengan perhiasan dia? Sebab kenapa orang pakai smart? Kenapa orang potong rambut? Kenapa orang pakai tudung yang paling mahal? Gelang sampai ke apa? Sampai ke apa? Sampai, bukan sampai ke siku, sampai bercantum balik sampai ke sebelah gitu. Fakharaja ala qaumi fi zinati. Qala alladhina yuridun al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Qasas. Dia kata Qarun keluar dengan perhiasan dia sebab dia nak attract orang. Banyak jadi kan? Dia nak attract orang. Qala alladhina yuridun al-hayata ad-dunya. Allah Ta'ala beritahu orang yang nakkan dunia sangat, dia akan kata kat Tuhan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Dia kata, wahai Tuhan, kau berikanlah kami ni kekayaan macam kau berikan kat Qarun. Di penghujung ayat itu Allah Ta'ala beritahu, innahu ladhu hazzin azim. Sebab apa? Dia memiliki keberuntungan yang sangat banyak. Siapa yang nak dunia, dia biasanya akan cerita bab dunia sahaja dalam kehidupan dia. Dia akan mula cerita apa kereta terbaru. Kalau yang muslimatnya mungkin cerita pinggan mangkuk yang terbaru, yang kalis api lontar daripada KLCC pun tak pecah gitu kan. Apa saya sebut dulu, Coral apa? Coral maafkan saya kalau makhraj tak betul. Coral lah gitu lah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berkata apa? Wa qala alladhina utul ilm. Ini dua orang. Itu sebab orang yang berilmu dia akan dapat satu, walaupun dia boleh tersalah, tapi orang berilmu dia tahu mana betul mana salah. Wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairun. Orang yang ada ilmu ni, dia akan kata dekat orang yang nak kadu ni, kata celaka engkau. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celaka engkau, dia kata. Kalau engkau nak dunia sangat, engkau akan binasa. Dan lebih baik di sisi Allah itu bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Dan penutup itu, biasanya orang tak tahan tengok kekayaan. Kan? Orang tak tengok dia ni dapat kereta mewah, dia kata aku bila lagi. Tak salah sebenarnya nak cari kekayaan, tapi bila keterlaluan itu sampai melupakan Tuhan. Allah Ta'ala sebut wala yulaqaha illa as-sabirun. Dan makam itu, makam nak tahan daripada ikut orang, nak tahan daripada ikut lifestyle orang. Kalau dia ada, dia kena pun ada. Kalau dia ada baju baru, aku pun nak kena ada baju baru. Kalau dia ada langsir baru, aku pun nak kena ada. Semualah macam dia ada. Allah Ta'ala sebut apa? Wala yulaqaha illa as-sabirun. Benda tu semua nak capai makam itu, nak capai makam ke syurga, tahan nafsu itu, tidak dapat dicapai melainkan orang-orang yang sabar. Bukan salah dunia sebenarnya, tapi yang menyebabkan jadi rosak tu, sampai menyusahkan diri sendiri. Kalau mampu tak apa, tapi tak mampu tiba-tiba nak jadi macam Qarun. Ada macam itu kawan-kawan yang ada. Kita tengok dia ni, kau ni banyak benda lagi kau tak settle dengan, tiba-tiba nak beli macam-macam. Bacakan ayat Qarun ni kat dia.
Mudah-mudahan dia dan juga kita dapat hidayah. Baik. Fayusbahu, sambung semula. Fayusbahu finnari sabghatan. Kemudian Allah Ta'ala celup dia satu celupan dekat neraka. Kemudian kata kat dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat. Dia kata, engkau pernah jumpa tak kebaikan mana-mana selama engkau hidup? Hal marra bika na'imun qat. Dia kata, engkau pernah tak lalu jumpa nikmat? Bila sekali dia celup, dia kata apa? La wallah. Dia kata, tidak wahai Allah. Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah nikmat itu, kadang-kadang orang boleh melupakan nikmat hanya dengan sebab satu kali kesengsaraan. Kadang-kadang ada yang dalam tubuh badan kita ni banyak nikmat dah, tapi sebabkan kita tak dapat satu perkara, kita lupa nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita, kan? Dekat neraka lagi lah dahsyat. Dengan azab yang begitu, Allah Ta'ala tanya, kau pernah tak lihat nikmat? Ni paling nikmat kat dalam dunia. Dia kata, wahai Tuhan, wallahi aku tak pernah jumpa nikmat dekat dunia. Pengajaran yang kedua daripada perkataan ini adalah manusia sering kali melupakan satu perkara. Motivasi manusia boleh turun tak? Motivasi manusia boleh turun. Jadi apa perkara yang perlu kita buat? Sentiasa menyucikan jiwa kita. Jangan ingat kita dah sampai satu tahap kita tak perlukan sucikan jiwa kita. Tak. Manusia ini sentiasa keluar. Dan kat luar tu pula ada macam-macam. Ada kotoran pemikiran, ada kotoran syubhat dan sebagainya. Syahwat kita nak ikut. Jadi setiap kali kita pergi ke tempat-tempat seperti itu, yelah, tak salah, dunia dia begitulah tabiatnya. Kita kena kembali semula untuk menyucikan jiwa kita. Akhirnya Allah Ta'ala tanya, kau pernah jumpa nikmat tak? Dia kata, aku tak pernah jumpa nikmat wahai Tuhan. Dia kata, Rabbi wa yu'ta bi asyaddin nas. Kemudian ada satu orang yang Allah Ta'ala datangkan bi asyaddin nas, bu'san. Perkataan bu'san ini adalah, kalau disebut bu'san syadidan, maksudnya adalah masyakkah. Satu beban yang manusia itu tak boleh tanggung. Satu beban yang manusia tak boleh tanggung. Ada tak orang yang kita lihat macam itu? Ada. Dia dah lah kena, waliyazbillah, kena kanser, lepas tu mak ayah dia meninggal dunia, miskin pula lagi, makan bentah. Pernah jumpa tak orang tu? Ada. Yang paling sengsara kat dunia ni, Allah Ta'ala matikan dia, akhirnya dia kekal dalam istiqamah dia dan dia masuk ke dalam syurga. Ada orang miskin yang buruk perangai. Tak semua orang miskin ni soleh tau. Jangan salah ingat, jangan salah faham. Ada orang kita ingat dia miskin dia mesti soleh. Tak, ada orang soleh kaya, ada orang miskin yang mutakabbir, yang buruk perangai dia. Itu sebab sebagian para ulama sebab betapa ramai orang yang Allah Ta'ala berikan kemiskinan layak dengan sifat yang Allah Ta'ala tahu kalau diberikan kekayaan ke dia akan melampaui batas. Ada kadang-kadang saya dekat tempat saya tu lah, cleaner. Biasa cleaner ni taklah kaya mana kan. Time-time azan, dah lah perempuan, makcik tua pula lagi, dah beruban kerepot, boleh duduk kat depan masjid isap rokok. Kalau kau kaya tak boleh kaya, lepas tu ini dah lah cleaner, lepas tu dah tua kerepot. Yang muda-muda tu pun masuk masjid, perempuan pula lagi time azan isap rokok. Wallahi ini depan mata saya. Itu sebab kita kadang-kadang nak jugalah sebutkan, padanlah Allah Ta'ala berikan kau kemiskinan. Kalau kau kaya, apa kau buat? Itu sebab kadang-kadang miskin itu juga merupakan ujian kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita apa? Sedar. Apa salah satu cara untuk keluar daripada kemiskinan? Istighfar kan. Ada mungkin kesalahan yang kita buat, kita istighfar minta ampun kepada Allah. Mungkin kita takabur dengan harta kita, kita sombong. Mungkin kita tak sombong tapi kita lekeh kat orang.
Kata engkau ni apa saja kan. Itulah. Kesian. Dah lah miskin. Kalau kaya tak apa juga, padan lah kan. Ini semua keburukan kumpul kat dia. Yang mungkin budak-budak muda tak buat pun. Tapi ini yang soleh ni. Yang miskin, Allah Ta'ala bagikan dia, timpakan azab kat dia. Kemudian dia masuk syurga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Allah Ta'ala masukkan dia sebentar ke dalam syurga. Kemudian keluarkan. Fayuqalu lahu, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat. Dia kata, wahai anak Adam, kau dulu kat dunia aku berikan kau macam-macam kesusahan. Kesusahan yang kau sendiri sampai tak tertanggung. Banyak tak berlaku sekarang ni? Banyak. Nak tahu mana? Cuba cek status. Status kat Facebook. Tak Facebook lah, WhatsApp. Cuba buka tu kan. Ada yang tiba-tiba, hari ni aku memandang langit. Langit tiada hujan. Bagaikan hatiku yang bagaikan hatiku yang tak berteman. Jatuh ditimpa tangga. Masuk dalam longkang. Patah kaki masuk. Banyak. Kalau ada yang status macam itu, cuba snap buku ni, hantar kat dia. Hal marra bika syiddatu qat. Dia kata, engkau pernah tak jumpa kepayahan? Masuk syurga dapat nikmat je tu. Dia kata, la, tidak wahai Tuhan. Wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qat. Dia kata, aku tak pernah jumpa kepayahan apa pun. Wala ra'aitu syiddatan qattun. Dia kata, bukan tak jumpa, aku tak pernah tengok pun ada kepayahan yang aku pernah jumpa kat dunia. Saya macam tu sekali sebabkan jumpa syurga Allah Ta'ala. Jadi ini adalah pengajaran untuk kita sentiasa membersihkan diri kita, saya yang bercakap ini dan juga masing-masing mak yang mendengar. Apa antara cara yang terbaik untuk kita sucikan jiwa? Benda mudah. Zikrullah, baca Quran. Kita tengok kita punya qiyamul lail. Bulan ini berapa kali buat? Ini tengok qiyamul lail ni dah setahun dah ni kan. Masuk tahun 2020 dah. Tak pernah buat. Cubalah buat. Buat jadual. Kalau kita boleh buat jadual untuk kewangan kita, kita boleh buat plan macam mana kita nak pergi bercuti. Apalah salahnya kalau kita juga buat plan dan juga perancangan waktu jadual kita untuk ibadah ke Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan amal soleh kita itu, Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan juga taufik untuk melakukan amal kebaikan secara istiqamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.